Pengisian dan informasi untuk komuniti anda di Mingguan Temerloh minggu ke-60. Saya Nur Ali Izzati Azman bakal membawa anda menyusuri layar informasi sekitar negeri Pahang dan daerah Temerloh. Terus kekal bersama kami. Sebelum memulakan Mingguan Temerloh pada kali ini, kami ingin mengucapkan salam takziah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak dan keluarga di atas pemergian ibu tercinta. Semoga arwah dicucui rahmat dan diletakkan di dalam golongan yang solehin. Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan bercemaduli menghadiri program Sayangi Sungai Daerah Raub 2022 Longest River Cleaning Up di Kuala Terisai pada 2 Oktober 2022. Projek pembersihan Sungai Batu Malim sepanjang 17.1 km yang disertai baginda itu berjaya memecahkan rekod Malaysia Book of Records MBOR sebagai aktiviti membersih sungai dengan jarak paling panjang di negara ini, bermula dari Cegar Bayar ke Jambatan Batu Malim di Raub. Ketibaan baginda telah disambut para peserta yang terdiri daripada rakyat jelata serta wakil dari pelbagai jabatan, termasuk peserta luar negara yang menyertai aktiviti berkenaan yang diadakan sempena sambutan Hari Sungai Sedunia. Difahamkan sebanyak 841 kg sampah dikutip peserta yang menyusuri sungai tersebut menggunakan rakit. Program diadakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar dan sungai sebagai satu sumber penting kepada manusia dan hidupan lain. Pahang berjaya memperolehi kutipan hasil negeri 1.2 bilion ringgit pada suku kedua tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Warusdiwa Ismail berkata pencapaian itu satu sejarah besar kepada Kerajaan Pahang. Berikutan masih berbaki beberapa bulan lagi penutup tahun 2022. Beliau turut berkata dengan jumlah kutipan hasil melebihi sasaran ditetapkan, Kerajaan negeri akan memastikan lebih banyak bantuan disalurkan kepada rakyat Pahang dan semua bantuan diumumkan sebelum ini akan ditambah baik dan akan diumumkan pada pembentangan bajet Pahang 2023 pada 7 Oktober ini. Kerajaan Pahang memperuntukkan lebih 2.8 juta ringgit bagi membantu 14,168 anak Pahang yang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi awam di negara ini. Exco Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, melalui bantuan prihatin Pahang itu, setiap pelajar akan menerima RM200. Menurutnya, agihan bantuan itu sedang dilaksanakan dan diserahkan sendiri Menteri Besar Datuk Seri Warusdiwa Ismail atau wakil rasminya. Seramai 1,340 pelajar di daerah Temerloh tersenarai sebagai penerima bantuan ini dan Syed Ibrahim turut berkata, anak Pahang yang belajar di institusi pengajian tinggi swasta IPTS juga bakal menerima bantuan tersebut. Majlis penyampaian bantuan prihatin Pahang siswa-siswi 2022 yang telah berlangsung di Dewan UMNO bahagian Temerloh pada 3 Oktober 2022 telah dihadiri seramai 1,340 orang mahasiswa Temerloh. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, bantuan berbentuk wang tunai sebanyak RM200 ini diadakan untuk membantu mahasiswa bagi menampung perbelanjaan harian atau tambahan buat mereka. Beliau turut berkata bantuan ini diberikan kepada penerima yang terdiri daripada 4 kluster utama, iaitu pelajar dan anak muda, golongan B40, kluster umum dan kluster apresiasi. Selain itu juga kerajaan negeri di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Warusdiwa Ismail akan terus memberikan sokongan kepada anak-anak Pahang kerana mereka adalah tunjang kejayaan negara pada suatu masa nanti.
Polis menafikan berlaku cubaan culik di kawasan Mentakap di sini seperti yang ditularkan pemilik sebuah akaun Facebook. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, siasatan telah dilakukan dan mendapati kejadian itu tidak benar. Sebaliknya hanya salah faham. Menurutnya, salah faham itu timbul apabila ada pihak curiga dengan kehadiran kereta bercermin gelap di kawasan sebuah rumah yang disyaki digunakan penculik. Menurut Muhammad Azhar, sebenarnya kereta itu milik seorang lelaki yang datang ke rumah berkenaan. Untuk menukar peralatan dapur gas dan ekoran salah faham itu, pemilik akaun Facebook yang menularkan berita itu telah tampil meminta maaf dan menafikan tentang kejadian terbabit. Muhammad Azhar berkata polis memandang serius berkenaan penyebaran sesuatu berita yang tidak benar termasuk berkaitan kes cubaan culik ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki yang dikatakan hilang di hutan Gunung Senyum di Temerloh ditamatkan selepas mangsa terbabit dipercayai tidak wujud. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, operasi SAR diaktifkan petang semalam selepas pihaknya dimaklumkan terdapat 2 mangsa hilang di hutan tersebut. Maklumat diterima daripada seorang lelaki berusia 29 tahun yang menghubungi talian kecemasan sekitar 5 petang semalam, memaklumkan dirinya sesat sebelum berjaya ditemukan pasukan penyelamat kira-kira 3 jam kemudian. Menurut beliau, mangsa yang dijumpai dalam keadaan keletihan memaklumkan telah meninggalkan rakannya yang sangat keletihan sementara dia cuba mencari bantuan. Bagaimanapun, usaha untuk mengesan rakan mangsa yang dikatakan berusia 20-an gagal. Siasatan awal mendapati mangsa yang mempunyai rekod sakit mental dipercayai mengalami gangguan dan rakannya yang didakwa turut sesat sebenarnya tidak wujud. Selain bomba, operasi SAR juga disertai Polis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Perhutanan dan penduduk setempat. Pengendali Seri Pahang FC Datuk Dollah Saleh tidak menyembunyikan perasaan gembira selepas skuad itu menewaskan Sarawak United 4-1 di Stadium Negeri Kuching. Katanya kemenangan itu juga menebus kekecewaan selepas tewas pada 2 perlawanan berturut-turut sebelum ini ketika berdepan Terengganu FC TFC 1-2 dan Kuala Lumpur City FC 0-2. Menurut beliau lagi, pujian seharusnya diberikan kepada semua pemain kerana mempamerkan semangat juang tinggi walaupun tidak beraksi pada prestasi terbaik. Pada perlawanan itu, 4 gol Seri Pahang, masing-masing 2 gol dijaringkan oleh Steven Rodriguez pada minit ke-58 dan 78. Manakala 1 gol lagi oleh David Rowley dan Zuhair Aizat Nazri minit ke-37 dan 90. Gol tunggal Sarawak United pula dijaringkan Zahrul Nizwan Zulkifli pada minit ke-45. Dollah berkata kemenangan itu juga memberikan suntikan semangat untuk mempamerkan aksi lebih baik pada 3 baki perlawanan Liga Super musim ini. Pada masa sama, katanya keputusan positif itu juga membantu skuad Tok Gajah untuk menghadapi kempen Piala Malaysia musim ini. Selepas mengharungi 19 perlawanan, Seri Pahang berada di kedudukan ke-7 Liga dengan mengutip 24 mata. Jentera parti pelbagai peringkat perlu mempersiapkan diri masing-masing seperti mana yang dipohon oleh pimpinan tertinggi parti dalam usaha memastikan kejayaan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, dengan beberapa keputusan besar yang diambil oleh MKT Jumaat lalu, ianya menandakan PRU makin dekat dan seharusnya semua pihak mengambil tindakan sewajarnya. Menurut beliau, selepas tewas pada PRU lalu, ekoran pelbagai fitnah dan sebagainya lagi, tiada siapa pun menjangka atas kebijaksanaan pimpinan Perdana Menteri daripada UMNO menerajui negara walaupun kerajaan campuran. Muhammad Syakar turut berharap PRU ke-15 kali ini UMNO menerusi BN akan diberi kepercayaan sekali lagi untuk memimpin negara. Rata-rata pengguna media sosial berkaitan Temerloh melahirkan rasa tanda tanya akan misteri kehilangan ahli parlimen di daerah ini yang dilihat menyepi dan tidak kelihatan berbanding dengan ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti pemerintah yang sering kelihatan sama ada di Temerloh itu sendiri maupun di dalam media sosial. Poster jelajah Angkatan Muda Harapan menerima kecaman hebat oleh warga daerah ini
yang tertanya-tanya akan kewujudan ahli parlimen dari parti berkenaan di daerah ini yang seringkali hilang dan tidak muncul walaupun pelbagai acara peringkat daerah maupun peringkat negeri. Menurut seorang pengguna di Facebook, Iskandar Naini, yang mempersoalkan ahli parlimen Temerloh yang berasal dari Perlis itu hilang dan tidak kelihatan batang hidungnya selain memuji adun dari BN yang kerap ada ketika susah senang bersama penduduk di daerah Temerloh ini. Terjun lelabah atau bungee jump adalah aktiviti ekstrim yang membabitkan terjunan daripada struktur tinggi, manakala penerjun disambungkan kepada tali elastik besar. Visual terjunan lelabah yang dikongsi Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Shahkar Samsudin mengakhiri mingguan Temerloh untuk minggu ini. Informasi untuk komuniti anda dan siaran Titik Tengah Semenanjung. Salam sejahtera kawan-kawan. Hari ini kami di New Zealand, kami nak cuba satu extreme sport yang sangat popular di New Zealand, iaitu bungee jumping.